Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya, Hafiz Rosli dan juga rakan tugas saya, Hanaila Huda. Dan di mana dalam awal pagi ini kita membawakan segmen Realiti Rakyat dan tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan juga realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Dan untuk rakyat, anda boleh menghubungi Esra Awani untuk kepimpinan. Esra Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Ya, Hafizi, dan ekonomi juga penting. Oleh itu, dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Dengan itu, segmen Realiti Rakyat bermula sekarang. Baik, sektor pelancongan dilihat sebagai industri yang terkesan teruk susulan perintah lockdown ataupun duduk di rumah akibat pandemik COVID-19 ini di mana di seluruh dunia. Dan menurut pakar, industri ini merupakan industri pertama yang terkesan dan juga terakhir untuk pulih. Dan kebanyakan negara menyekat kemasukan pelancong asing masuk ke negara bagi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Dan di Malaysia juga tidak terkecuali menyebabkan industri ini lumpuh kerana ketiadaan pelancong, Naila. Ya, dan kalau kita lihat di Pulau Langkawi sebagai contoh yang mengharapkan kepada industri pelancongan ini merupakan tempoh atau detik yang amat menyukarkan buat pemain industri di sana. Dan bukan sahaja impaknya dirasai oleh pengusaha pelancongan, malah perusahaan kecil, sederhana dan mikro di sana turut merasai kesan itu. Dan dalam segmen Realiti Rakyat kali ini, pemain industri sendiri dan juga wakil mereka untuk menyuarakan isi hati apa strategi mereka untuk berdepan dengan pandemik ini. Dan secara langsung dari Langkawi kita bawakan Kapten Baharin Baharum merupakan pengurus sumber manusia dan operasi Konsortium Ferry Line Venture Senebrah, dan juga di talian Skype ketika ini adalah Zainuddin Kadir, CEO Persatuan Pelancongan Langkawi. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih Awani. Waalaikumsalam. Baik, soalan saya terlebih dahulu kepada Encik Baharin terlebih dahulu. Dapat ceritakan bagaimana pengoperasian feri pada ketika ini? Mungkin boleh digambarkan sebelum dan semasa PKP ini dari segi jumlah penumpang yang menggunakan perkhidmatan feri di Langkawi. Okey, terima kasih Encik Hafizi ya. Okey, sekarang ni kita dikekangi oleh pelbagai masalah. Memandangkan PKP dikuatkuasakan, maka jumlah pelancong ke Langkawi memang amat terhad. So jika kita lihat pada hari ini, kita lihat berbagai masalah seperti di kami di Konsortium Ferry Line terpaksa memberi cuti tanpa gaji kepada staf kami. Ini akibat daripada perbezaan pelancong ke Langkawi tidak dapat menampung kos operasi feri ketika ini. Kami pernah memohon kepada pihak kerajaan untuk mengkaji semula kadar tambang, di mana tambang di Langkawi adalah paling terendah di Malaysia buat ketika ini, Hafizi ya. Bayangkan di Langkawi tambang ketika ini adalah 77 sen per batu nautika laluan ke Kuala Perlis, dan 86 sen per batu nautika laluan ke Kuala Kedah, berbanding laluan Mersing ke Tioman ketika ini adalah RM80 per batu nautika. Ini kita akan lihat ini adalah bebanan yang terpaksa ditanggung oleh pengusaha feri di Langkawi. Selama ini masyarakat melihat konsortium di Langkawi ini monopoli di Langkawi, tetapi sebenarnya konsortium di Langkawi adalah dibuli ya, bukan dimonopoli, dibuli kerana kadar tambang di Langkawi dikawal oleh kerajaan, sedangkan kadar tambang di ke pulau-pulau lain masih bebas dinaikkan. Contoh baru ini Pak Setia memohon kepada pihak kerajaan
untuk mengenakan cas penjagaan sosial yang di atas feri, namun ditolak. Tetapi kita lihat di Mersing, di Mersing, cas penjagaan sosial boleh dinaikkan RM10. Daripada harga asal RM45 dinaikkan ke RM50. Saya mohon agar kerajaan dapat mengkaji semula kadar tambang untuk laluan ke Langkawi yang mana last dinaikkan pada 15 Disember 2007, hampir 13 tahun Hafizi. Ini kita lihat dengan sekarang ni ada peningkatan diesel semasa, dan kami di konsortium ni memang amat tertekan dengan jumlah pekerja kami yang ramai untuk kami support, sehingga kami cuba mengurangkan unpaid leave untuk pekerja kami. Dan untuk di laluan ke Kuala Kedah, masa ini adalah 2 laluan saja bagi mengurangkan kos operasi, di mana Cik Fizi, harga diesel buat masa ini takluk pada kuasa feri, di mana RM600 per jam ke 600 liter per jam ke 1000 liter per jam operasi feri. Contoh Hafizi, daripada Langkawi kita nak ke Kuala Kedah mengambil masa 1 jam 30 minit. Bermakna bayangkan 600 liter kali harga semasa sekarang ni RM1.60 per liter. Bayangkan macam mana konsortium di Langkawi dapat terus hidup dengan pelancong yang amat berkurangan. So kami mengharapkan kepada yang amat berhormat Amat Tan Sri dan Menteri Kewangan untuk mengkaji semula dengan kadar tambang sekarang ini. Itulah ya Hafizi. Baik, terima kasih. Dan kita nak dengarkan juga pandangan Encik Zainuddin Kadir, merupakan CEO Persatuan Pelancongan Langkawi, yang kalau boleh kongsikan secara keseluruhan. Tadi kita dah nampak gambaran daripada Kapten Baharin buat perniagaannya sendiri, tetapi secara keseluruhannya boleh bagi gambaran mungkin anggaran kerugian yang telah dialami oleh sektor pelancongan di Langkawi. Boleh Encik Zainuddin jelaskan? Terima kasih Awani, dan terima kasih kepada semua penonton Awani Pagi dalam Maximum Realiti Rakyat. Daripada keseluruhan kerugian yang dialami oleh industri pelancongan yang dikira lumpuh, lebih kurang start lockdown ni 397.3 juta industri Langkawi itu lumpuh. Dan pada dasarnya tidak ada pergerakan ada pelancong antara satu tempat ke satu tempat. Jadi saranan Persatuan Pelancongan Langkawi kepada pihak terbabit atau pihak kerajaan adalah ingin memohon supaya kebenaran zon hijau ke zon hijau merentas negeri dibenarkan. Jadi dalam soal apabila kita buat promosi dengan apa segala cara pun, seandainya tiada kemasukan pelancong tak berguna. Jadi pengangkutan laut dan udara adalah sangat penting dalam membawa pelancong itu ke Langkawi. Dan daripada secara dasarnya daripada rakan saya tadi daripada Langkawi Ferry Venture Consortium, bukan masanya untuk kita menaikkan harga. Kerajaan telah membelanjakan 53 juta untuk menaik taraf jeti Langkawi. Jadi itu satu angka yang sangat besar untuk kita secara pandang secara panjang, jangka masa panjang. Kenapa pihak feri mengurangkan ataupun tiadanya pelancong? Sebab keadaan zon hijau itu tidak dibuka oleh kerajaan. Jadi kita meminta kepada pihak kerajaan supaya merentas negeri antara zon hijau ke zon hijau dibuka. Apabila dia buka, sekurang-kurangnya 50% pasaran domestik yang nak berkunjung ke Langkawi akan dapat dipenuhi dan seterusnya boleh menjana ekonomi penduduk dan komuniti setempat serta industri pelancongan Langkawi itu sendiri.
Jadi saya selaku CEO Persatuan Pelancongan Langkawi begitu mengharapkan kerajaan dapat mewar-warkan ataupun membuat satu pengumuman pada 4 hari bulan ini oleh Perdana Menteri kesayangan kita Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya lebih tengok sektor pelancongan ini adalah penyumbang utama negara. Penyumbang kedua utama negara ya. Jadi sektor pelancongan ini begitu penting kepada Malaysia khasnya dan kepada Langkawi, kepada amnya. Jadi saya mintalah supaya dapat satu gambaran yang jelas, yang nyata, yang secara tepat untuk kita dapat beroperasi yang dah lumpuh. Dikiranya 100% ekonomi Langkawi dah lumpuh. Kita cuba buat macam-macam promosi. Kita menjemput, kita bagi promosi kepada anak Kedah, anak Langkawi itu sendiri untuk menginap di hotel-hotel dengan kadar bayaran yang sangat murah. Jadi saya rasa tak dapat menampung dengan pemain industri terkesan hotelnya dengan 10,000 pekerja, driver sektor 1,700 tidak dapat beroperasi. Sebab Langkawi ini secara utama dia tidak ada pengangkutan awam seperti bas-bas di bandar-bandar utama. Pengangkutan utama adalah teksi untuk membawa pelancong ataupun orang tempatan. Jadi apabila industri itu sudah lumpuh di Langkawi dan kita tidak dapat bergerak, pendapatan ataupun ekonomi Langkawi tidak dapat bergerak. Jadi bila tidak dapat bergerak, 90% kita mengharapkan pelancong berbelanja di Langkawi. Bila tidak ada pergerakan, tidak ada pelancong, ekonomi jatuh, semua sektor jatuh. Jadi daripada norma baru yang akan dijalankan oleh kerajaan dengan SOP yang telah ditetapkan, untuk pengetahuan, Langkawi kita memang dah begitu terkesan apabila kita adalah daerah yang pertama dalam Malaysia yang dikesan ada kesan positif COVID-19 dengan 3 kes pada pelancong dan 1 pada tempatan. Tapi kita bangkit, kita berganding bahu dengan agensi kerajaan untuk mencegah dan alhamdulillah sehingga hari ini tidak ada kes berulang. Dan saya boleh tafsirkan bahawa Langkawi adalah pulau pelancongan yang paling selamat di dunia untuk dilawati oleh pelancong dalam dan luar negara. Tetapi bagaimana kita harus membawa pelancong datang ke Langkawi? Jadi daripada senario yang berlaku apabila new normal, mereka pelancong-pelancong dalam negara akan beralih kepada pengangkutan laut. Jadi feri ini adalah satu pengangkutan utama apabila kesan COVID-19. Dengan penjarakan sosial, pengangkutan udara saya rasa agak sukar untuk mereka mengenakan bayaran ataupun tambang yang seperti mana sebelum ini pengangkutan udara adalah penyumbang utama kedatangan pelancong ke Langkawi. Baik, kita juga mendapatkan respon daripada orang ramai yang menggunakan perkhidmatan feri daripada Semenanjung Malaysia ataupun daripada Kuala Perlis dan juga Kuala Kedah untuk terus ke Langkawi dan kata mereka ada yang sukar untuk mendapatkan tiket dan sebagainya. Kita nak dengarkan apa yang dikatakan oleh orang ramai ini. Ini beli tiket untuk 4 hari bulan sebab dah habis 3 hari bulan. Patutnya beli hari ni boleh tapi dah habis tiket. Patutnya pergi beli 4 hari bulan lah untuk nak ambil barang. Lepas tu kami pergi macam 2 hari tu malam je. Kalau kata masalah feri sekarang ni, memang ketara sangatlah dia punya masalah dia. Pertama sekali tentang jadual perjalanan dia. Kalau dulu kita ada setiap jam. Tapi sekarang dia buat 2 trip. Bila 2 trip nak menampung keluar masuk pengguna setia ni, pengguna tetap ni memang tak memadai. Cadanganlah. Kalau boleh kita minta pihak Feri semak baliklah. Kita beri keutamaan kepada memang yang memerlukan macam orang tetap IC Langkawi ke, memang nak balik sangat ke Langkawi. Itu yang diluahkan oleh orang ramai melihat kepada perjalanan trip ke Langkawi nampaknya telah pun dikurangkan kata mereka hanya 2 trip saja dalam sesatu masa. Dan kita nak tanya kepada Kapten Baharin tadi Encik Zainuddin telah pun mengatakan cadangan untuk menaikkan harga tambang tiket ini mungkin tidak sesuai pada ketika ini kerana kita melihat tujuan kita pada ketika ini adalah fokus kita adalah untuk kita menarik pelancong untuk datang ke Langkawi dan beliau juga melihat
melihat untuk menaikkan harga tambang tiket feri pada ketika ini adalah tidak digalakkan kerana ia boleh menjejaskan kedatangan pelancong ke Pulau Langkawi. Jadi apa agaknya strategi di pihak konsortium feri sendiri melihat kepada untuk dalam masa kita ingin menarik pelancong untuk datang ke Langkawi, tapi apa strategi yang dijalankan oleh pihak konsortium selain daripada untuk menaikkan harga tambang tiket dan sebagainya? Okey, Cik Hafizi, kita lihat sekarang ni berlaku di Labuan. Di Labuan, subsidi dari kerajaan diberikan untuk membantu pihak industri seperti pengangkutan. Macam kami diberi status sebagai pengangkutan awam, tetapi malangnya apa yang seperti yang pengetahuan dapat, kami tidak dapat. Seperti contoh subsidi di Labuan, Hafizi, di Labuan bayangkan kerajaan memberi subsidi kepada pengangkutan feri ke Labuan, berbanding di Langkawi pihak konsortium memberi subsidi kepada penumpang. Ini diharap seandainya pihak pelancongan mencadangkan agar tambang ini tidak boleh dinaikkan masa ini, tapi kerajaan perlu fikirkan bagaimanakah kami di konsortium ini untuk terus hidup. Bayangkan kami beroperasi sepanjang PKP ini kerugian hampir 1 juta. Jadi kita harap satu win-win yang boleh kita bincangkan antara kerajaan dapat membantu industri feri di Langkawi dan kita sama membangunkan semula sektor pelancongan di Langkawi seperti sedia kala. So saat ini kami di konsortium memohon agar satu subsidi ini dapat dikaji semula kepada kami agar ia dapat membantu kami terus memberi sumbangan yang terbaik kepada Pulau Langkawi, Cik Hafizi. Ya, Encik Bahrin, tadi kita juga dengarkan cadangan untuk membenarkan rentas negeri bagi zon hijau. Itu juga kita dengarkan cadangan yang dilontarkan sebelum ini. Beberapa pemain industri pelancongan juga telah mencadangkan idea yang sama. Dan bagi pihak Encik Bahrin, kalaulah kita jangkakan PKP ini tamat pada 9 Jun yang akan datang dan rentas negeri mungkin dapat dibenarkan dalam masa yang terdekat, namun kita juga perlu bersedia untuk normal baharu walaupun PKP itu tamat. Jadi adakah pihak Encik Bahrin bersedia untuk mengamalkan SOP, penjarakan sosial, sanitasi dan sebagainya, kerana ini juga akan melibatkan kos. Contohnya penjarakan sosial itu mungkin akan menyebabkan lebih kurang jumlah muatan penumpang pada satu masa, kos sanitasi dan sebagainya. Ini akan mendatang kos kepada pihak pengusaha. Jadi buat Encik Bahrin ada bersedia atau tidak untuk mengamalkan normal baharu dan SOP-SOP ini? Okey, untuk pendahuluan Nailah Huda, buat masa ini kami di konsortium mengamalkan penjarakan sosial dalam feri kami, di mana hanya 50% jumlah seat yang dijual kepada semua penumpang kami. Dan kami juga mengenakan SOP ketat di mana sekarang ini untuk naik feri kami ambil cek suhu badan. Dan di kaunter-kaunter juga kami menyediakan hand sanitizer untuk semua penumpang kami. So kami sentiasa memberi semuran nano untuk membersihkan feri kami setiap kali ada pertukaran shift. Jadi kami ada giliran selama 7 syarikat. Yeah. Kami mengambil berat tentang SOP ini. Dan semua penumpang yang tidak memakai penutup hidung mulut tidak dibenarkan menaiki feri. Kami memang mengikut apa yang SOP yang diberikan oleh kerajaan di masalah Cik Nurul, Cik Nailah Huda, ya. Ya. Dan saya ingin tujukan soalan yang sama buat Encik Zainuddin juga. Kalau kita dapat lihat rentas negeri itu dibenarkan dalam masa yang terdekat, mungkin kita jangkakan PKP itu berakhir pada 9 Jun. Adakah sektor pelancongan di Langkawi bersedia untuk mengamalkan normal baharu? Kerana saya faham kalau di Pulau Langkawi dan juga tempat-tempat pelancongan di Malaysia yang lain perlukan
apa sebenarnya tujuan untuk pelancongan kalau perlu mengamalkan penjarakan sosial, SOP yang ketat dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk cari keseimbangan antara kedua-dua ini, keselamatan pelancong dan juga untuk menyemarakkan semula, memulakan semula sektor ekonomi dan sektor pelancongan di sana. Bagaimana untuk seimbangkan kedua-dua kepentingan ini buat Encik Zainuddin? Terima kasih. Dalam soal keselamatan pelancong, memang kita menitik beratkan dalam soal ini, dan untuk makluman semua bahawa Persatuan Pelancongan Langkawi adalah sebuah persatuan ataupun industri yang terkedepan. Kita dah ada SOP pelancongan kita sendiri. Jadi macam mana dan dengan izinnya 7 hotel di bawah Persatuan Pelancongan Langkawi kita dah ada SOP pelancongan. Jadi kepada penginap-penginap yang ingin datang ke Langkawi, kita semua akan dibekalkan. Bila setiap pelancong yang hadir ke Langkawi, menginap di hotel, mereka akan diberikan sanitizer, mask secara percuma. Jadi memang kita adalah satu-satunya pulau yang mengamalkan SOP pelancongan di Malaysia yang pertama, ya. Jadi untuk makluman kepada semua, bila anda ke Langkawi, anda akan dijaga dengan begitu rapi dalam soal keselamatan, penjarakan sosial, dan kita adakan kursus-kursus. Dalam masa PKP ini, kita mengajar pemain industri khasnya kepada pemilik hotel soal kebersihan, soal keselamatan dan soal overall itu sendiri, termasuk pemandu-pemandu teksi. Jadi soal kebersihan, soal penjarakan sosial telah diberi secara khusus tentang macam mana untuk kita apabila PKP ini ditamatkan balik, kita berada dengan new normal. Inilah yang kita telah jalankan. 7 hotel dengan izin kita ada Holiday Villa, Nadia's Hotel, Casa Delma, Ambung-Ambung Pool Villa dan Manis Villa. Kita dah siap dah. Kita sebenarnya sudah bersedia secara total, secara khas untuk menerima kedatangan pelancong. Tetapi masalahnya sekarang, kita tidak dapat membawa pelancong ke Langkawi. Apa gunanya promosi dengan harga yang murah, dengan soal prosedur yang ketat lah, tapi mudah bagi pelancong, seandainya pelancong itu tidak datang ke Langkawi dengan melalui pengangkutan udara dan laut. Jadi saranan pertama, apabila kita nak memulihkan balik ekonomi pelancongan di Langkawi, hanya dengan satu cara sahaja, iaitu kita mesti membenarkan zon merentas negeri, zon hijau ke zon hijau dibenarkan, dan secara langsung pelancong boleh masuk ke Langkawi, boleh menjana ekonomi Langkawi. Dan pada cadangan kita juga, atas pertemuan 19 April dengan Menteri Pelancongan, 6 tuntutan kita buat, 4 secara dasarnya telah dapat diluluskan, dan kita hanya menunggu kelulusan black and white daripada KSU Motek itu sendiri, supaya kita dapat edarkan kepada ahli-ahli. Dan dalam masa yang sama juga, kita ada pertemuan dengan pimpinan ataupun yang amat berhormat Menteri Besar yang baru, Tuan Haji Muhammad Sanusi, supaya kerajaan negeri mengambil serius dalam masa terdekat supaya dapat subsidi untuk komuniti servis feri. Jadi sekarang ni, untuk ke Kuala Kedah ke Langkawi, feri tidak ada sampai 6 hari bulan. Jadi itu yang dapat rungutan daripada komuniti Langkawi, tak dapat nak hantar barang. Jadi kita tak salahkan juga daripada konsortium, mungkin mereka memberhentikan perkhidmatan, supply ada tapi demand tak ada. So bila dengan adanya dengan tak adanya pelancong ataupun nak pergi ke Langkawi, hanya ada 20 orang atau 11 orang saja. Jadi saya rasa pihak feri terus menutup laluan daripada Kuala Kedah ke Langkawi. Jadi saya mengharapkan daripada pimpinan yang amat hormat Menteri Besar, Kerajaan Negeri, supaya adakan satu community service, ada tak ada kena subsidize minyak untuk satu perjalanan. Satu hari satu perjalanan untuk memudahkan urusan rasmi orang sakit untuk ke Tanah Besar. Jadi ini saranan pada kita pada persatuan kepada pihak kerajaan negeri, dan saya rasa beliau amat komited dan begitu ingin menolong industri pelancongan dekat Langkawi itu sendiri. Jadi dengan ada Baik, Jadin, kalau kita lihat kepada Langkawi ini bergantung kepada industri pelancongan ini sendiri, dan saya kira kalau kita ingin melihat kepada pelbagai permasalahan telah pun diluahkan oleh pemain industri di Langkawi sebagai contohnya, dan pada beberapa hari saja lagi kerajaan akan membentangkan pelan pemulihan ekonomi, iaitu akan memfokuskan untuk melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan juga untuk mengukuhkan kembali ekonomi. Apa yang diharapkan oleh industri
industri daripada industri pelancongan di Langkawi ini. Sebagai contoh tadi Cik Din dah mengatakan untuk membenarkan rentas negeri itu pertama. Dan kalau kita ingin mengukuhkan kembali ekonomi, apa agaknya insentif yang diharapkan oleh pemain industri daripada kerajaan? Contoh apa yang kita nak dan kita saranan kepada kerajaan adalah mengenalkan balik e-wallet. E-wallet sebelum ni ada 100 dan kita ingin menaikkan e-wallet tu ke RM300 kepada pemegang MyCard, iaitu cuti-cuti Malaysia. Contohnya kepada pelancong domestik. Jadi dengan secara tak langsung, apabila kerajaan mengenalkan ataupun mengenalkan balik e-dompet ataupun e-wallet ni adalah sangat baik kepada pelancong-pelancong dalam Malaysia yang ingin berkunjung di seluruh Malaysia dan khasnya kepada Langkawi. Dan dalam masa yang sama juga, kita dah menyuarakan kepada iaitu Lembaga Pembangunan Langkawi LADA untuk subsidies tiket feri. Jadi contohnya, kita RM18 kepala polis, RM8 disubsidiskan oleh kerajaan. Jadi apabila kita target daripada start PKP akan ditarik balik, contoh kepada bulan Ogos hingga Disember, kita target 1 juta pelancong domestik ke Langkawi. Apabila pelancong 1 juta kita dapat target, dengan perbelanjaan satu orang RM400, kita dah ada 400 juta. Kerajaan hanya mengeluarkan subsidi sebanyak 16 juta dan duit tu akan dapat balik berbentuk cukai. Jadi itulah yang kita sarankan kepada pihak kerajaan, iaitu MOTEK itu sendiri atas hasil perjumpaan kita pada 19 Mei yang lepas. Jadi pihak kesatuan ingin merancangkan ekonomi dan dalam masa yang sama juga kita berusaha mempromosi sehabisnya untuk Langkawi ini dan kita harap para pihak syarikat feri tidak boleh menaikkan harga tiket. Jadi industri pelancongan itu begitu fragile, sangat mudah pecah. Apabila dengan sewenang-wenangnya kita menaikkan harga dalam masa keadaan sekarang, ia akan menjajas dan kita tidak dapat mensasarkan 1 juta pelancong domestik ke Langkawi sehingga Disember. Itu tujuan utama kita. Jadi kita nak bergemeling tenaga. Dalam industri, kita tidak boleh berseorangan. Sebab tu daripada sini pemain industri taksinya, hotelnya, restoran dia lah dan feri adalah salah satu pengangkutan utama. Jadi kita nak mereka bersama dengan kita supaya tidak menaikkan harga feri dalam masa terdekat. Of course, semua perniagaan perlukan keuntungan tetapi kerajaan pun dah membelanjakan untuk menaik taraf JT yang sangat tinggi. Jadi kita harus berfikir secara luas. Jangan kita berfikir secara dalam kotak yang sempit. Jadi kita ingin memulihkan, ingin bangkit balik dalam industri pelancongan ini amat sukar. Tapi Langkawi ini kita berasa bangga sebab semua berganding bahu untuk merancangkan balik ekonomi Langkawi dalam sektor pelancongan. Itu tidak sama di tempat-tempat lain ya. Kalau di tempat-tempat lain kita ada industri kilang, ada industri apa. Di Langkawi tidak. Semata-mata kita bergantung kepada industri pelancongan. Ya. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi ini, kita ingin dengarkan kata-kata akhir daripada Kapten Baharudin Bahrom. Apa harapan dan cadangan kita bergerak ke hadapan, strategi utama buat Encik Baharudin secara ringkas kalau boleh kongsikan. Secara ringkasnya saya ingin teruskan Encik Baharudin. Baharudin. Okey, terima kasih Nailah Huda kan. Ya. Okey, terima kasih Cik Nailah Huda. Okey, untuk di konsortium Ferry Line, kami mengharapkan ada satu perbincangan secara khusus dialog antara konsortium dengan pihak kerajaan dan kita akan melihat semula apakah mungkin ada suntikan yang terbaru untuk membantu kami bagi membantu pihak industri pelancongan di Langkawi. Kami mengharapkan ada satu dialog antara Kementerian Pengangkutan untuk kami mendengar apa masalah kami, untuk kami terus hidup untuk memberi support pada industri pelancongan sama ada kita boleh bertukar fikiran, membantu sesama kita insya-Allah. Terima kasih Cik Nailah Huda. Ya, baik, terima kasih. Kapten Baharudin Bahrom merupakan pengurus sumber manusia dan operasi Konsortium Ferryline Ventures dan juga bersama Zainuddin Kadir merupakan CEO Persatuan Pelancongan Langkawi. Hujah yang amat tegas kita dengarkan daripada kedua-dua pihak yang kita harap sama-sama kita dapat mencarikan strategi bergerak ke hadapan bagaimana untuk menyemarakkan kembali ekonomi dan terutamanya sektor pelancongan bukan saja di Langkawi tetapi di seluruh negara. Dan banyak isu yang dinaikkan ataupun disuarakan mereka sepertinya untuk kerajaan memperhalusi semula insentif feri dan juga
juga daripada pihak pelancongan Langkawi seperti tadi Encik Zainuddin telah pun menjelaskan mengenai pembukaan rentas negeri. Itu cadangan yang amat bernas sekali kalau kita ingin menyemarakkan, ingin kita menyuburkan kembali ekonomi di Langkawi. Dan untuk itu, Awani Pagi segmen Rakyat Rakyat berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Dan saya Nala Huda. Terima kasih menonton. Kita jumpa lagi.